Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Salsalin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan lagi perbincangan surah Yasin kita. Dan alhamdulillah kita telah masuk ke blok yang ketiga. Semalam kita telah berada di penghujung blok yang kedua. Dan kita jelaskan bahawa hubung kait di antara blok yang pertama dengan blok yang kedua ni. Di blok pertama, Allah SWT menjelaskan tentang orang-orang yang dihalang daripada mendapat petunjuk, ataupun dihalang daripada mendapat hidayah daripada hujah-hujah yang ada di sekeliling mereka, daripada ayat-ayat, keterangan-keterangan yang ada di sekeliling mereka, sama ada di hadapan, yang di hadapan adalah perkara yang akan datang, peringatan-peringatan hari kebangkitan yang akan datang di hadapan. Kemudian mereka juga dihalang daripada mendapat pelajaran, ibrah daripada apa yang ada di belakang mereka yang telah berlalu. Sebab Allah kata wa min khalfihim sadda, di belakang mereka juga diletak sadda, sekatan, dan kita telah kemudian disebut juga diadakan sekatan juga terhadap pandangan mereka. Dan sebelum itu Allah SWT menyebut juga tentang belenggu yang diletakkan di tengkuk mereka, sehingga belenggu ini menghalang kepala mereka daripada boleh bergerak. Orang yang bebas, kepala dia boleh bergerak sekeliling untuk melihat segala petunjuk yang ada di sekeliling dia, sama ada di kiri kanan dia, di atas ataupun di bawah, di muka bumi ini, di atas, di langit, jadi orang-orang yang dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebab Allah kata Allah yang menghalang mereka daripada melihat petunjuk-petunjuk ini, kerana mereka ini sama saja kamu bagi peringatan kepada mereka ataupun tidak bagi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan menerima, kerana mereka telah pun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala input ataupun kemasukan petunjuk-petunjuk ini, Kerana itu mereka melihat apa yang ada di sekeliling mereka, tapi tidak ada apa-apa kesan yang timbul pada mereka. Ini adalah keadaan yang sampai kepada mereka-mereka yang menutup sendiri diri mereka daripada peringatan dan juga petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, keterangan-keterangan ayat ini. Kemudian dalam blok yang kedua ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apa yang berlaku di belakang. Ini petunjuk ataupun kenyataan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hujah-hujah
daripada peristiwa sejarah yang berlaku di belakang, kan? Dan di hujung hampir kepada penghujung blok yang kedua ni, Allah SWT ayat 31, Allah SWT menyebut tentang alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un, sebagai kesimpulan kepada blok yang kedua ini, iaitu blok kedua ini merujuk kepada sejarah yang telah berlaku di sebelum, kan? Kisah dua utusan yang dihantar kepada ahlul qaryah, ashabul qaryah ini, dan juga diikuti dengan pemberi peringatan yang seterusnya, kan? Dan Allah SWT tutup blok yang kedua ni, yang kita kata merujuk kepada input ataupun petunjuk yang di belakang, kan? Yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang telah disekat oleh Allah SWT ni, kan? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui ataupun melihat, yarau ni, mereka melihat, memerhati, kan? Meneliti ataupun reflect, kan? Berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang telah dibinasakan itu tidak akan dapat lagi kembali kepada mereka, kan? Semuanya telah pergi dan telah hancur, telah tidak ada lagi tinggalan-tinggalan mereka, kan? Malah keturunan mereka untuk menjadi tinggalan yang boleh menceritakan tentang apa yang telah berlaku kepada nenek moyang mereka juga tidak dapat dicari lagi, kan? Jadi ini adalah kesimpulan kepada blok yang kedua ini, kan? Maknanya dituntut ataupun apa yang dibawa oleh Allah SWT, ayat Quran, Al-Quran dalam blok yang kedua ini adalah supaya manusia memerhati betul-betul apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang sebelum, daripada kita kan ambil pelajaran, kan? Perhati betul-betul, dan kita telah alhamdulillah lalui ayat-ayat ini, dan moga-moga insya-Allah kita mendapat pengajaran-pengajaran yang penting daripada apa yang kita baca daripada blok yang kedua ni, kan? Jadi seterusnya blok yang ketiga ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutarakan pula hujah-hujah yang menyentuh tentang apa yang ada di sekeliling manusia, di atas manusia, kan? Di atas manusia, di langit, kan? Di bawah, di muka bumi ni, kan? Ini juga merujuk kepada blok yang pertama yang Allah SWT sebut orang-orang yang telah di amaran kepada manusia, orang lain, supaya tidak menjadi seperti mana orang-orang yang telah ditutup oleh Allah SWT segala kemungkinan untuk mendapat pelajaran ini. Jadi selepas diberi ancaman dalam blok yang pertama itu, maka barulah diketengahkan hujah-hujah ini, kan? Jadi hujah-hujah ini seharusnya selepas kita melalui blok yang pertama ni, kita diberi ingat supaya jangan menjadi seperti mana mereka yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala kemungkinan untuk mendapat pelajaran daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan? Allah Subhanahu Wa Taala utarakan pula selepas itu tanda-tanda itu, ayat-ayat itu, blok yang kedua, dan sekarang blok yang ketiga, kan? InsyaAllah kita akan tengok dia akan berisi hujah-hujah daripada sudut yang lain pula, kan? Iaitu daripada apa yang berlaku di muka bumi ini dan juga di langit, kan? Yang disebut, kan? InsyaAllah merujuk balik kepada ni koheren, kan? Blok yang pertama ni, kan? Jadi ni hujah-hujah daripada kaun ataupun alam sekitar, kan? Sunnatullah bil kaun, kan? Sunnah Allah SWT di dalam alam sekitar ini, kan? Kita baca sedikit insya-Allah.
ayat 33 hingga 50. Ini blok yang ketiga kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Dan satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka, lahum al-ardul maitatu ahyainaha, bumi yang mati dan kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripada bumi itu biji-bijian, bijirin, kami keluarkan. Wa akhrajna minha habba. Habba ini adalah biji-bijirin kan, seperti beras, seperti gandum dan sebagainya kan. Maka faminhu ya'kulun, daripadanya lah mereka makan. Kemudian waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun, dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun, supaya mereka dapat makan daripada buahnya dan daripada apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan ataupun menciptakan berbagai jenis, semuanya, baik daripada apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi dan daripada mereka dan daripada diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi alhamdulillah, itu bahagian pertama daripada blog ni. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan kan, setelah diajak melihat hujah-hujah ataupun ayat keterangan Allah Subhanahu Wa Taala tentang sejarah, daripada sejarah kan, dan ditutup dengan peringatan supaya memerhati kan, bahawa banyak orang-orang yang telah pergi dahulu yang tidak lagi kembali dan telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keingkaran mereka kan. Seterusnya perhatian dibawa kepada hujah-hujah daripada ciptaan Allah di sekeliling manusia ini. Iaitu satu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Bumi yang mati, kalau dulu kita telah baca, Allah SWT telah menggunakan perumpamaan ini kan, tapi untuk menceritakan sudut yang lain kan. Kali ini disebut tentang bumi yang mati juga kan, baladut tayyib kan. Dulu kita telah baca ayat tentang baladut tayyib ini, ataupun bumi yang bagus, bumi yang baik dan bumi yang buruk, bumi yang tak elok kan. Hujan turun kan, dan hujan turun di semua bumi ini, tapi tidak semua bumi ini yang akan menumbuhkan ataupun akan menumbuhkan pohon yang baik, pohon yang elok kan, yang akan menghasilkan hasil yang elok juga kan. Kalimatun tayyibatun kasyajaratun tayyibatin kan. Kalimah yang baik itu seperti mana
adalah seperti tumbuhan yang baik, kan? Akarnya menghunjam ke dalam bumi dan rantingnya menjulang ke langit, kan? Itu dalam surah Ibrahim, kan, kita baca. Dalam perumpamaan yang Allah guna sebelum ini disebut perkara-perkara ini untuk menceritakan tentang kesan kepada manusia, kan? Manusia ada yang sebab turunnya wahyu ini dia berbeza dengan setiap manusia. Ada manusia yang hidup hatinya, ada manusia yang mati hatinya. Jadi bukan wahyu itu yang menentukan, tapi hati manusia itu sendiri sebenarnya, bumi itu, kan? Tapi dalam ayat ini, hujah ini dikemukakan pula untuk menjelaskan sudut yang berbeza, kan? Jadi objektif kita bila kita baca blog ni, kan, sebenarnya untuk kita mendapat satu keyakinan, kan? Sebab disebut wabil akhirati hum yuqinun, kan? Terhadap hari akhirat ini kita hendak Allah SWT hendak supaya kita yakin, bukan hanya dengan percaya saja, beriman saja, tapi beryakin, sehingga yakin inilah yang akan menimbulkan kesan-kesan di dalam tindakan dan juga perasaan manusia, kan? Jadi disebut tentang bumi yang mati, kami hidupkan, ahyainaha, kami hidupkan bumi itu, kan? Ahyainaha itu merujuk kepada bumi, kan? Kerana ard ini adalah dia muannas, kan, digunakan dalam bentuk feminin, kan? Ahyainaha, kami hidupkan dia, wa akhrajna, dan kami keluarkan daripada dia, minha habban, biji-bijian, kan? Maka manusia makan daripada biji-bijian ini. Sebab ini salah satu dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan ruji ataupun makanan asasi manusia umumnya adalah biji-bijian, kan? Sama ada gandum, sama ada beras, ataupun apa-apa biji-bijian lagi yang lain-lain, kan? Yang mahal harganya ataupun murah dan sebagainya, kan? Tapi umumnya semuanya adalah daripada biji-bijian, bijirin. Ini makanan asas, kan? Jadi Allah SWT nak menarik perhatian ini bahawa bumi yang mati ini dihidupkan dengan menumbuhkan bijirin yang berbagai-bagai. Kenapa disebut bumi yang mati ini? Kerana Allah SWT nak menjelaskan bahawa yang menghidupkan bumi ini adalah Allah SWT, kan? Kerana ini yang kita sedang baca ni adalah hujah tauhid, kan? Hujah tauhid. Yang sebelum ni, bila kita baca ayat tentang baladut tayyib, tentang bumi yang tayyib, baik dan tidak baik ini, itu hujah tentang hari pembalasan, kan? Tentang jiwa manusia, kan? Yang kesan wahyu ni kepada jiwa manusia, kan? Tapi di sini hujah ni adalah hujah tauhid, kan? Untuk supaya manusia melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bumi yang mati, walaupun bumi itu mati, tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menghidupkan dia, yang mampu menghidupkan dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tanah-tanah bendang, contoh tanah bendang di Indonesia ni yang tanah rang gitu, ya, tanah yang tidak diusahakan, dia akan menjadi tanah yang penuh dengan semua samun dan sebagainya, kan? Tapi bila dibersihkan dan dialirkan air, Allah Subhanahu Wa Taala boleh hidupkan bumi itu, kan? Dan daripadanya keluar makanan asasi kamu, makanan asas manusia, kan? Ini makanan utama, makanan ruji, yang kita katakan, makanan yang menjadi asas kepada segala makanan. Kalau, kan, di banyak keadaan, kan, kita dapat makan nasi ataupun kita dapat makan setengah tempat ini gandum, roti saja, itu sudah cukup, kerana dia makanan asas yang menjadi keperluan asas kepada manusia. Dan Allah kata yang menghidupkan, yang mengeluarkan biji-bijian Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Orang lain tak boleh buat, kan? Tidak ada satu kuasa pun yang boleh menghidupkan bumi yang mati ni, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja semata-mata, kan? Jadi kita tengok bentuk hujah-hujah tauhid ini. Kepada tauhid ini dia berbeza sikit dengan hujah-hujah kepada hari pembalasan, kan? Hujah-hujah kepada tauhid ini dia merujuk kepada iman, kan?
Iman ini dia berbeza. Kalau hujah hari pembalasan ni dia merujuk kepada keyakinan, kan, nak mewujudkan keyakinan. Jadi dia mengutarakan hujah-hujah yang penuh dengan logik, rasional, dan juga pengira manusia tidak dapat menolak technicalities, kan, ataupun sudut-sudut teknikal yang dihujahkan oleh hujah-hujah, kan. Macam kita sebut tentang hujah yang sebelum ini, hujah hari pembalasan yang surah-surah yang telah kita lalui sebelum ini. Contohnya nafsul mutmainnah, kan. Allah SWT hujah nafsul mutmainnah ni untuk menjelaskan tentang adanya hari pembalasan, meyakinkan manusia, kan. Kerana benda perkara ini boleh dilihat dalam diri manusia, kan. Semua orang ada nafsul mutmainnah ini, nafsu yang boleh membezakan di antara yang baik dengan yang buruk, kan. Itu saja sudah menjadi hujah yang cukup kuat untuk menjelaskan mesti adanya hari pembalasan. Kalau tidak, apa guna manusia boleh membezakan antara yang baik dan buruk ini, kan? Tapi hujah tauhid ini Allah SWT cuma sebut Allah yang berkuasa menghidupkan bumi yang mati ini, kan? Merujuk kepada kekuasaan Allah SWT yang mesti diterima oleh manusia, kan? Beriman kepada dia, kan? Dan yang menghidupkan ini dan yang berkuasa menghidupkan ini Allah saja, dan daripadanya Allah saja yang mengeluarkan biji-bijian ini yang daripadanya lah manusia makan, kan? Dengan pemerhatian lebih mendalam, manusia akan sedar, kan. Sebenarnya Allah kata wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun. Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancar kepadanya beberapa mata air. Jadi Allah SWT menjelaskan bukan sahaja Allah SWT mencipta makanan asasi manusia, kan, seperti mana makhluk-makhluk lain, kan. Allah SWT bagi dia makanan satu jenis je, kan, ataupun beberapa jenis yang sikit saja, kan. Kucing makan makanan satu jenis makanan, dia akan makan beberapa tahun, kan. Kalau tidak diberi makanan lain, dia makan makanan yang itu saja, kan. Tapi untuk manusia ni Allah SWT jelaskan bukan saja makanan asasi ni, kan. Padahal cukup untuk makanan asasi saja. Manusia boleh makan nasi ni, kan. Kalau dia tidak ada lauk pauk dan sebagainya, dia makan nasi. Orang-orang yang miskin, kalau dapat beras saja, dia makan beras, kan, dengan beberapa perkara yang simple, kan. Tapi Allah SWT tidak berhenti di situ saja. Dengan menghidupkan bumi yang mati ni, Allah SWT tumbuhkan padanya juga tumbuhan-tumbuhan lain, tumbuhan-tumbuhan kurma, anggur, segala tumbuhan-tumbuhan ini adalah pelengkap, kan, tahsiniyah, kan. Dia pelengkap kepada makanan asasi ni. Apa yang nak diceritakan daripada ayat ni, kan? Daripada ayat ini, dan seterusnya kita baca ayat 35, kan. Seterusnya Allah SWT kata liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Supaya apa? Supaya mereka makan daripada buah-buahannya, kan. Thamarihi ataupun hasilnya, kan. Jadi apa yang nak diceritakan dalam ayat ni, sebenarnya Allah SWT Maha Kuasa dengan sifat pemurah, penyayang Allah SWT, kan, yang juga disebut Allah sebut dalam surah Al-Mulk kita baca, dan juga surah-surah yang sebelum, kan, bahawa salah satu sifat Allah SWT, Allah dia tidak cipta satu perkara ni kemudian dijadikan ala kadar saja, kan. Makanan untuk manusia dijadikan ala kadar, cukuplah untuk perkara yang asas saja, kemudian tak payah ditumbuhkan lagi perkara-perkara lain, kan. Tapi yang nak diceritakan dekat sini bahawa Allah SWT bukan sahaja menyediakan makanan asasi kepada manusia ni, tapi ditumbuhkan juga berbagai-bagai lagi makanan yang sedap dan juga menjadikan manusia lebih indah lagi pemakanan manusia ni, kan. Adanya pohon kurma, adanya anggur yang rasanya berbeza-beza. Ini adalah kesempurnaan Allah bila Allah mencipta, kan. Seperti mana dalam surah Al-Mulk Allah sebut, kan, Allah cipta, kan, langit dan bumi, kan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Alladhi ahsana kulla syai'in. Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki, melengkapkan segala ciptaan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Bukan saja Allah mencipta langit tintibaqa, 7 lapisan langit yang bertingkat-tingkat, tapi Allah SWT kata zayyana as-samaa'a ad-dunya. Kami telah hiasi langit dan dengan sama ad-dunya ini, langit dunia ini, dengan masabih, bintang-bintang yang cantik bergemerlapan, yang berkilau-kilau, kan? Untuk apa dijadikan banyak bintang-bintang, berbilion-bilion bintang yang ada di langit ini, kan? Berjuta-juta yang tak terbilang, kan? Dan di malam hari dia seperti lampu yang berkilau cantik. Kenapa dicantikkan lagi? Padahal cukup Allah menjadikan langit ini, kan, dengan beberapa biji bintang je, cukup dah, kan? Tapi Allah SWT menjadikan dia indah, kan? Cukup matahari sebiji, bulan sebiji, kan, yang memberi haba kepada manusia di dunia ni. Tak perlu ada banyak bintang-bintang ni. Tapi sifat Allah SWT di dalam yang menceritakan tentang tauhid, satu-satunya kuasa yang maha pemurah, maha penyayang Allah SWT ni, dia tidak cipta sesuatu itu dengan ciptaan yang ala kadar saja, tapi dia akan lengkapkan segala-galanya, kan? Dijadikan juga pada manusia ni kebun-kebun kurma, anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, kan? Bukan sahaja ada sungai yang mengalir biasa saja, ataupun hujan yang turun dari langit begitu saja, tapi mata air ini indah, cantik, kan? Mata air ini selalu dijadikan sebagai, manusia menjadikan qurratu a'yun, kan? Penghias mata, kan? Sebab itu disebut mata air, kan? Allah jadikan mata air yang mengindahkan lagi sistem pembekalan makanan manusia ini, kan? Jadi bukan saja Allah menyediakan tumbuhan lain yang mendukung keperluan tumbuhan asasi bijirin ini, tapi Allah juga menyediakan, membekalkan keperluan lain yang bukan asasi, tapi menjadikan kehidupan manusia lebih baik dengan ciptaan-ciptaan yang menyempurnakan ini, kan? Jadi diciptakan ini supaya manusia dapat makan daripada buahnya, kan? Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim, wa ma 'amilathu aydihim. Dalam terjemahan yang saya nota yang disertakan itu, saya merahkan bahagian itu, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, kan? Sebab wa ma 'amilathu aydihim ni terjemahan yang kita pakai di sini, dia bukan daripada apa yang diusahakan oleh tangan mereka, tapi daripada, dan untuk menjelaskan wa ma 'amilat, ma itu adalah ma nafi, dan apa yang tidak diusahakan, kan? Yang bukan daripada hasil tangan mereka, kan? Jadi Allah kata makanlah, kan? Supaya mereka dapat makan daripada buah-buahannya, samarihi, kan? Itu pertama, samarihi ni, hi itu merujuk kepada bumi tadi, baladut tayyib, kan? Walaupun ada setengah tafsir atau terjemahan dia hi itu dibincangkan merujuk kepada apa, kan? Ada yang mengatakan hi itu merujuk kepada Allah SWT. Samarihi, buah-buahan yang Allah SWT keluarkan. Makanlah daripada samarihi, hasil buah-buahan yang dihasilkan oleh Allah SWT. Tapi lebih tepat, hi itu merujuk kepada bumi, baladut tayyib ini, kan? Ataupun bumi yang mati tadi dihidupkan oleh Allah SWT, kan? Ada beberapa hujah lah, kerana, kan, cuma saya sebut sedikit supaya kita dapat gambaran bahawa bagaimana tadabbur ni, kalau kita boleh untuk melihat lebih dekat lagi, sebab ayat-ayat yang sebelum ini, kalau hi itu nak merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak selari dengan ayat sebelum. Ayat sebelum ni semuanya disebut Allah Subhanahu Wa Taala membahasakan diri, kan, dengan ganti nama diri pertama, wa ja'alna, kami,
kan, ahyaina, kami yang hidupkan, wa akhrajna, kami keluarkan. Tadi tiba-tiba dia nak menyebut tentang he, kan, itu tak selari, kan. Sebab tu lebih tepat yang tu bukan merujuk kepada Allah SWT, tapi thamarihi ini adalah bumi yang disebut di ayat 33 permulaan blok tu, kan. Wa ayatul lamul ardul maitah, kan? Kami keluarkan daripada bumi itu yang mati itu semua perkara-perkara yang bumi yang tak hidup. Bumi sendiri dia tidak hidup, kan? Tapi tumbuhan yang keluar daripada bumi itu hidup, kan? Seperti mana Allah mengeluarkan manusia daripada tanah yang tak hidup, mati, tapi manusia itu hidup, kan? Yang boleh buat benda ni Allah saja, kan? Tidak ada yang boleh buat benda yang mengeluarkan sesuatu daripada benda yang tak ada, kan? Allah ini sifat badi, kita katakan badi'us sama, badi'us samawati wal ard. Yang ibda' ni adalah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa biasa kita sebut creativity, kan, kreatif, ibda'iyah, ibda', kan, kreatif. Allah Subhanahu Taala saja yang ada sifat badi' ini, yang boleh mengeluarkan sesuatu daripada yang tidak ada kepada yang ada. Bumi yang mati, daripada itu, dari yang benda yang mati ini dihidupkan benda yang hidup, kan? Ini satu perkara yang ajaib, kan? Hanya Allah saja yang ada kuasa yang sebegitu, kan? Jadi supaya apa? Supaya mereka dapat makan daripada hasil dia, samarihi. Wa ma amilathu aydihim, sedangkan itu bukanlah daripada hasil tangan mereka, kan? Jadi Allah SWT nak tekankan bahawa semua ini ahyainaha, kamilah yang hidupkan, wa akhrajna minha, kami yang mengeluarkan daripadanya, wa ja'alna fiha jannatin, kami yang menjadikan daripadanya, kan? Dan satu pun tidak ada daripada hasil usaha tangan kamu, kan? Walaupun kamu tanam, tapi bukanlah daripada tangan kamu yang menumbuhkan, kamu yang menjadikan, kamu yang menghidupkan, tidak, kan? Sebab berapa banyak manusia menanam sesuatu, tanahnya subur tapi tidak tumbuh, kan? Kerana berbagai-bagai sebab, ada serangga, ada macam-macam yang menyebabkan tidak tumbuh, kan? Sebab yang menumbuhkan ni, Allah mengingatkan bahawa yang menumbuhkan adalah Allah SWT, kan? Jadi sebab itu kita kata ini adalah hujah kepada tauhid Allah SWT, kan? Yang boleh menumbuhkan daripada yang mati adalah Allah SWT, menjadikan benda itu hidup, kan? Jadi kesimpulannya, afala yashkurun, mengapakah mereka ni tidak bersyukur kepada Allah SWT, sedangkan yang menumbuhkan ni Allah, kamu sendiri tidak boleh menumbuhkan dia. Afala yashkurun, itu adalah perkara yang nak diketengahkan, penting di dalam 3 ayat yang pertama ini. Bersyukur ni dengan cara, kan, tidak takabur, kan? Jadi kesimpulan sepatutnya menyebabkan manusia mesti bersyukur kepada Allah disebut dalam ayat 35 ini adalah sebab Allah yang menumbuhkan semua ni, kan? Dan yang boleh menumbuhkan, bukan saja menumbuhkan, tapi menumbuhkan daripada benda yang mati, kehidupan di atas dia, kan? Ini adalah sifat yang hanya ada pada Allah Subhanahu Taala saja. Manusia boleh tumbuhkan, boleh cipta, tapi daripada benda yang dah ada, kan? Ambil cantum-cantum, jadilah. Tapi Allah SWT tumbuhkan daripada benda yang tak hidup, ditumbuhkan benda hidup di atas dia, kan? Jadi ini menjadi bukti bahawa ia tidak tumbuh daripada hasil usaha tangan kamu sendiri. Kerana itu, bersyukur inilah dengan menjadi hamba Allah yang taat dan tidak mensyirikkan Allah SWT, dan hanya patuh kepada Allah SWT sahaja, dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati, kan? Kerendahan diri, kan? InsyaAllah kita berhenti dulu di situ. Ini satu kejutan, kita katakan. Walaupun kita telah banyak baca ayat-ayat tentang peringatan-peringatan ataupun hujah-hujah, kan, dalam ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini, tapi setiap kali dia ada satu sudut yang mengejutkan kita, kan? Seolah-olah satu kejutan yang menyuruh kita melihat dengan mendalam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan tu, kan?
InsyaAllah kita berhenti dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfirullah.